السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya ialah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna ahadukum idza arada an ya'tiya ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna asy-syaitan wa jannib asy-syaitana ma razaqtana فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yakni muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah redha Ibnu Abbas, Allah redha bapaknya Al-Abbas, iaitu bin Abbas. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Ibnu Abbas ni terkenal antara sahabat yang mempunyai pendapat-pendapatnya yang ke depan. Sebab itu di dalam fiqh Ibnu Abbas ni terkenal dengan fiqhnya lebih terbuka, dan Ibnu Umar terkenal dengan pendapatnya yang agak kadang-kala sedikit ketat. Sebab itu Ibnu Umar ada riwayat, sedangkan para sahabat kesemuanya menyatakan boleh berkahwin dengan wanita ahli kitab, Yahudi dan Kristian. Tetapi ada riwayat daripada Ibnu Umar tak setuju. Di atas alasan Allah larang kawin dengan golongan musyrikin dan mereka lah puak yang paling syirik. Tapi Ibnu Abbas antara orang yang memberikan pandangannya yang berbeza dan membantah hal ini. Dan bagaimana ini adalah perkara yang dihalalkan oleh Al-Quran, katanya, dan demikian juga para sahabat yang lain yang mengizinkannya. Tapi yang pentingnya fiqh Ibnu Abbas fiqh yang agak luas. Sahabat radhiyallahu anhum apabila meriwayatkan hadis, yakni hadis itu bukan fiqh mereka. Kalau kadang-kadang ada riwayat daripada mereka yang bukan daripada Nabi, kita nak tengok riwayat itu tentang perkara apa. Jika dia membabitkan perkara yang tak boleh difikirkan oleh akal, misalnya kifiyah ibadat, walaupun kadang-kadang dia tak sandar benda itu kepada Nabi, kita ulama hadis kata hampir pastilah dia kepada Nabi, kerana mustahil sahabat ni akan reka benda ni sendiri. Kalau sahabat menceritakan tentang perkara-perkara ghaib yang membabitkan soal beriman dengan perkara yang kita tak tengok, umpamanya tak boleh tengok, ghaibiyah, soal malaikat dan seumpamanya, walaupun kalau dia tak sebut daripada Nabi pun agak-agak, ataupun para ulama hadis kita bolehlah dianggap daripada Nabi, ataupun dianggap daripada Nabi, sebab mustahil benda yang seperti ini sahabat nak reka.
Tapi kalau sahabat bagi pendapat tentang suatu hukum, dan sahabat lain pula berbeza hukum itu antara satu sama lain, kita katakan ini ijtihad, ini pandangan sahabat. Yang mana disebut oleh Al-Imam Syafi'i, hum rijal wa nahnu rijal. Syafi'i kata dia lah, mereka itu tokoh, kita pun tokoh. Kalau macam tu, maksudnya mereka boleh ijtihad, kita pun boleh ijtihad. Jadi bila mereka sebut qala Allah, qala Rasulullah, sami'na wa ata'na. Hatta pendekatan sahabat pun sendiri tidak dianggap hujjah dalam kebanyakan mazhab, termasuk mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata Ibnu Abbas, qala Rasulullah, kata sabda Rasulullah, "Lau ahadukum idza arada an ya'tiya ahlah." Jika seseorang kamu hendak mendatangi ahlinya. Ahlinya di sini ni isterinya. Qala bismillah, maka dia sebutlah bismillah. Yang jika dia nak berjima' atau menyetubuhi isterinya, maka dia sebutlah bismillah. Sebut bismillahirrahmanirrahim ke bismillah? Bismillah. Kata hadis ni sebut bismillah. Dia kata dah Nabi ni, takkan kita nak kata Nabi terlupa kot. Ada orang kata yang elok nak sebut bagi habis lah. Jadi hari itu Nabi ajak apa elok. Saya kira bila dia sebut matan dia macam tu, sebut macam tu dah saya tak kira saya nak habis. Tak. Nabi sebut bismillah. Ada tempat yang bismillahirrahmanirrahim, ada tempat yang bismillah. Hak masa dia sebut bismillah, kita bismillah lah. Ada tempat bismillahirrahmanirrahim, kita pun bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, sebut bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Sebut bismillah. Ya Allah, jauhlah kami daripada syaitan, dan jauhkanlah syaitan itu daripada apa yang kau rezekikan kepada kami, iaitu apa? Anak. Ini pun mungkin satu perkara yang orang baca di samping amalan biasa orang baca, tapi juga mungkin untuk orang yang kadang-kadang dia tak dapat anak dan sebagainya, mungkin ada gangguan syaitan, dan disebut ingin minta jauh daripada syaitan. Adakah ini tak ada budak-budak lah, malah waktu tu saya marah. Adakah bila dia nak berdoa tu kena kedua-dua orang kat tangan? Angkat tangan dulu. Tak. Rasulullah tak sebut ni, maka tak ada angkat tangan di sini. Ada tempat yang Nabi angkat tangan, maka kita pun angkatlah. Ada tempat yang baginda tak angkat, kita pun tak angkatlah. Setengah orang ni dia dengar kuliah kita ni, dia tak faham. Dia kata pok-pok tu kata doa tak boleh angkat tangan. Dengar boleh mulai orang cakap apa. Orang kata tempat yang Nabi angkat, kita angkat. Tempat yang dia tak habang supaya angkat, kita pun angkat. Dan saya sebut saya ulang, bukan semua tempat orang angkat tangan. Kalau kita doa dalam sujud, takkan angkat tangan juga. Setempat. Sebab tu yang saya sebut, kadang-kadang panduan, buku panduan doa tu, untuk boleh genjak main depan sikit lah. Kita bagi gambar macam tu.
Tempat yang mana Nabi angkat, kita angkat. Sebab itu kadang-kadang saya sebut doa masuk tandas, doa apa. Tempat ini kita angkat. Kita tak angkat. Doa nak bawa kereta, nak naik kenderaan, saya angkat. Tak payah lepas steering doa. Nabi kata, fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun bidzalik lam yadurruhu syaitan abada. Jika sekiranya ditakdirkan di antara mereka berdua itu dapat anak, maka tidak akan dimudaratkan syaitan kepadanya sama sekali. Ulama hadis syahidul fikir panjang. Apa maksud syaitan tak bagi mudarat? Ramai orang berdoa, tapi kalau nak kata syaitan tak mudarat apa? Kalau maksud syaitan tak akan hasut agama dia, jadi orang soleh, yang ini tidak teguh, tak benar pendapat ni. Sebab syaitan ni memang takdir, Tuhan takdir dia hasut belakang. Itu yang Aisyah tanya Nabi SAW. Kat Nabi pun ada, Nabi kata ada. Tapi aku jangan mengalahkan dia. Apa maksud anak ni tidak dimudaratkan oleh syaitan? Tak ada nas lain yang membantu untuk memahami. Melainkan para ulama mensyarahkan dan mengagak maksud. Paling dekat mungkin boleh kita maksudkan syaitan tidak akan memberikan mudarat dahsyatnya. Seperti mungkin syaitan ni dia boleh menyebabkan orang terkena sihir. Mungkin dia tak kena sihir yang menyakit, yang merosakkan jasadnya. Boleh jadi dia tak akan kena masru', histeria. Histeria ni banyak sebab. Ada histeria disebabkan oleh kerana gangguan akal dia. Duk fikir tak habis, dia meracau lah. Itu pun kadang-kadang syaitan tak terbabit, dia sendiri dia pening. Bila kena-kena, cuma bila dah kena cakap meracau, orang tuduh hantu lah. Itu yang saya kata kadang-kadang hantu pun, aku tak terlibat, aku tuduh. Berherat dia pun kan. Ada kalanya ialah memang disebabkan gangguan syaitan. Seperti yang disebut alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumu illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang yang makan riba mereka tak akan berdiri pada hari kiamat, melainkan seperti berdiri orang yang kerasukan syaitan disebabkan mas, sentuhan, pegang, nyakit gila. Atas nas ni ahli sunnah menyatakan bahawasanya kemungkinan syaitan boleh merasuk orang. Cuma nak tengoklah betul ke syaitan rasuk ataupun kita sendiri. Kerana manusia gila banyak sebab, tapi salah satunya kerana syaitan. Boleh jadi kerana sihir. Lah cerita Melayu semua hantu lah, hantu. Melayu semua kira hantu. Masyarakat barat ni kan, lalu dia cerita hantu banyak. Saya sebut orang barat, bila dia keluar, dia dah tak percaya Tuhan. Dia banyak etis. Sebenarnya mempercayai Tuhan ini ialah satu keperluan manusia. Bila orang tak percaya pada Tuhan, ruang dia kosong. Bila ruang dia kosong, dia sedang mencari benda apa dia nak percaya. Dalam itulah kita tengok ramai orang minat cerita-cerita ni semua. Tapi dan terpengaruh. Takat seronok-seronok macam cerita kartun tu tak apa kan. Tapi ini terpengaruh, percaya sampai dia pergi ke mana-mana, hantui dia. Kerana manusia
Mau tak mau dia ingin beriman kepada sesuatu yang unseen, sesuatu yang gaib. Jadi kalau dia tidak beriman pada yang gaib, yang hakiki, maka dia akan ganti dengan gaib-gaib yang bohong. Maka dia akan percaya tentang alien. Tentu tuan tahu dalam salah satu kepercayaan yang sebahagian hati-hati barat percaya, dunia ni sebenarnya dahulu yang mari ke dunia juta-juta tahun dulu UFO. Jadi patutnya kita beriman pada UFO. Mereka lah sebenarnya agama kita. Apa tu yang bawa kita man? Pasal manusia tak percaya pada manusia. Tak percaya pada yang baik. Sebab tu tuan-tuan, dalam Islam, baru ni saya sebut dalam ucapan saya di sini, dalam Islam, orang yang paling jauh dengan Islam ni siapa? Ialah orang yang tak percaya Tuhan. Paling jauh. Manusia yang tak mempercayai Tuhan adalah manusia yang paling jauh dari Islam. Kerana dia dah habis. Ground kita dah berbeza. Sama sekali kita tak ada kesamaan. Dia kata Tuhan tak ada. Dan kelompok etis ni ialah kelompok yang sedang berkembang biak dengan hebatnya di barat. Ramai. Saya ingat sekarang mereka sudah barangkali dalam dunia ni sudah mungkin 20% lebih. Kelompok yang kata Tuhan ada, yang buat di bas-bas di UK pada tentang Tuhan barangkali tak ada, enjoy your life. Squad anti-God, tak percaya Tuhan. Mereka di paling jauh. Bila manusia itu setapak dia mempercayai Tuhan, mau tak mau kita kena akui dia sedikit dekatlah dengan Islam. Belum Islam tak, sudah sedikit dekat. Kerana sekurang-kurangnya dia percaya tentang wujudnya Tuhan. Quran cerita pada kita, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan berperang dalam surah Al-Hajj, Allah sebut أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن قالوا ربنا الله ودفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Diizinkan berperang kepada orang yang diperangi kerana mereka itu dizalimi. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa untuk menolong mereka. Iaitulah orang-orang yang dikeluarkan dalam halaman mereka tanpa sebab yang benar, melainkan kerana mereka menyatakan Tuhan kami ialah Allah. Allah kata apa? Jikalah tidak kami menjadikan manusia ini tolak menolak, jika tidak Allah mentakdirkan berlaku peperangan, jika tidak Allah mensyariatkan perang, lahuddimat sawami'a wa bi'a, maka akan binasalah. Kalau perang tak ada, Tuhan kata binasalah tempat-tempat pertapaan. Lahuddimat sawami'a wa bi'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira. Tempat-tempat ibadat orang Kristian, orang Yahudi, dan masjid yang disebut padanya nama Allah banyak-banyak. Maksudnya orang Islam bila dia perang, dia bukan saja bela masjid, dia tak bagi orang kacau tempat-tempat ibadat yang lain. Walaupun Islam tak kata agama itu benar. Islam kata innad dina 'indallahi Islam. Agama di sisi Allah Islam. Tapi Islam mengiktiraf kebebasan hak manusia beragama, dan sekurang-kurangnya bila orang itu beragama
dia tapak ke hadapan, dia mengaku tentang kewujudan Tuhan. Maka peperangan, bila tentera Islam datang perang, tentera Islam kawal supaya benda ni jangan musnah. Termasuklah masjid tak boleh musnah, gereja dan kuil tak boleh dimusnahkan tanpa sebab. Melainkan mereka melampau, dia bina tanpa mendapat keizinan pemerintah kaum muslimin dan seumpamanya, itu dia zalim tata tanah orang lain, itu hak pemerintah. Tapi tanpa sebab tak boleh. Sebab tu bila Nabi arahkan tentera keluar perang, Nabi pun minta kanak-kanak dan orang-orang yang beribadat di rumah-rumah ibadat mereka. Serang gereja tak boleh. Tak dibenarkan. Apatah lagi ia tidak memberikan image yang baik kepada Islam. Ini Islam. Artinya manusia bila percaya Tuhan, kita dah selesai satu masalah. Hang aku percaya Tuhan, dan kita cari siapa Tuhan sebenar. Yang tu ya. Kalau dia main-main kata hang tak usah bincang, aku tak percaya Tuhan ni ada daripada awal. Kalau banyak bilang ada. Di kalangan yang percaya Tuhan pula tak sama. Ada yang menganut agama yang dianggap tidak ada asas daripada langit. Agama berhala. Dan ada pula yang menganut agama yang mempunyai asal usul daripada kenabian. Seperti Yahudi dan Kristian. Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi memasukkan juga Majusi. Karena dia menganggap Majusi juga ada kaitan daripada agama-agama dahulu hubungan dengan Nabi. Tapi tak apalah, dalam konteks sekarang, iaitu Yahudi dan Kristian. Tak sama Yahudi dan Kristian dibandingkan orang lain. Antara seorang Buddha dengan seorang Kristian, siapa lebih dekat kepada Islam? Kristian. Antara seorang Hindu dengan seorang Kristian, siapa lebih dekat kepada Islam? Kristian. Apa yang kita akur banyak, cuma sebahagian yang kita akur dia tak akur, dan dia mensyirikkan Allah dalam beberapa perkara. Sebab itu dalam sejarah kenabian, kita akan dapati ramai orang Kristian yang lebih cepat masuk Islam dibandingkan orang lain. Najasyi, Afhamah, Maharaja Habsyah, dia Kristian, dia masuk Islam. Sebab dia dekat. Bila dia dengar Nabi terang, bila dia dengar Ja'far bin Abi Talib yang pergi baca Al-Quran di depan dia, dia kata ini agama yang sama yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Pegang dia tu pegang salib. Tapi bila dia dengar, dia kata yang ini agama yang benar. Dalam Sahih Bukhari ada dialog Hercules. Dia berdialog dengan Abu Sufyan. Dia tanya, apabila surat Nabi SAW sampai ke dia, Nabi hantar surat dan Nabi minta supaya dia terima. Dalam surat tu Nabi sebut, macam mana tuan-tuan tahu, surat Nabi macam biasalah, Nabi sebut min Muhammad Abdullah wa Rasulihi ila Herakl azimur Rum. Daripada Muhammad Rasulullah kepada Herakl, orang besar Rum.
Nabi Muhammad Abdullah wa Rasulih. Daripada Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Dan dia pakai tauhid. Walaupun Nabi itu Rasulullah, dia bukan anak Tuhan. Nabi hantar surat. Nabi tulis salamun ala man ittaba'al huda. Salam sejahtera kepada siapa yang mengikut petunjuk. Surat Nabi hari ini disimpan sampai sekarang dan masih ada. Nabi kata amma ba'd. Adapun selepas daripada itu, fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam aslim yu'tika Allahu ajraka marratain. Aku seru engkau dengan seruan Islam. Islamlah nescaya engkau selamat. Allah bagi kepadamu dua pahala. Fa in tawallait fa inna 'alaika ismal arisiyin. Jika engkau berpaling, engkau tanggung dosa arisiyin, dosa rakyat-rakyatmu, rakyat jelatamu. Kemudian Nabi tulis ayat Quran, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimata bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Nabi tulis ayat Quran, dia pun tengok. Nabi kata, wahai ahli kitab, marilah kamu dan kami kepada kalimah yang sama, iaitu kita janganlah mengabdikan diri melainkan hanya kepada Allah. Jangan kita mensyirikkannya sesuatu. Jangan di antara kita mengambil selain sebagai Tuhan selain daripada Allah. Sekiranya mereka berpaling, katakanlah, saksikanlah, sesungguhnya kami kaum muslimin. Dia dapat surat ni. Dia tengok masa tu Abu Sufyan tak masuk Islam ni. Selepas daripada perjanjian Hudaybiyah, Abu Sufyan pergi berdagang di Syam. Dia panggil Abu Sufyan mai. Dia tanya Abu Sufyan beberapa soalan yang disimpan oleh sejarah. Terkenal dia tanya Abu Sufyan. Saya nak ringkaslah panjang, tapi yang mungkin dia tanya Abu Sufyan, dia tanya, antara yang dia tanya, siapa di kalangan kamu ni aqrabu nasaban ila hadzal ladzi yad'i annahu an-nabi annahu rasul. Siapa di kalangan hamba ni yang paling dekat sekali keluarga dia dengan kawan yang mengaku Nabi ni? Dia tolak dia Abu Sufyan lah. Abu Sufyan ketua Quraisy. Tapi Maharaja Rum takutnya orang besar Rum ni. Dia panggil Abu Sufyan duduk depan, dia turun kumau wakil Quraisy lain duduk belakang. Dia kata, aku tanya dengan soalan. Jangan cakap bohong. Kalau dia bohong, aku hamba bagi isyarat di belakang. Oh, Abu Sufyan kata, kalau tak rasa malu pada kawan-kawan belakang, dan tak takut kat dia, aku rasa macam nak bohong. Tapi tak boleh bohong. Macam dia buat macam tu. Main duduk depan, hak lain duduk belakang. Agak dia bohong, bagi isyarat lah. Dia cerdik. Maharaja Rumi, Hercules ni cerdik. Dia tanya Abu Sufyan banyak soalan. Banyak soalan yang dia tanya. Antara yang dia tanya, soalan dia yang saya nak rakam yang dia tanya. Hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqulu ma qala. Adakah kamu sebelum dia dakwa benda kata dia Nabi ni, dia Rasul ni, sebelum ni pernahkah hampa duk tulis bohong orang apa pernah? Abu Sufyan kata, tak. Dia tak pernah. Kami tak pernah dekih nak tuduh dia bohong, tak pernah. Lepas dia tanya banyak soalan. Salah satunya soalan ni. Keturunan dia, siapa ikut dia, macam mana orang ikut dia, murtad ke tak murtad, macam mana dia perangan dia jadi mana. Salah satu dia tanya soalan ni. Bila tanya soalan ni, dia jawab balik, dia ulas. Aku dah tanya yang ni. Hampa kata tak. Hampa kata tak pernah. Fazakarta Allah, kamu kata tak. Faqad a'rifu annahu lam yakun liyazara al-kadhib 'ala an-nasi wa yakdhiba 'ala Allah. Rawi hadis kata, walaupun dia guna penterjemah, rawi hadis kata dia guna Allah. Saya bukan nak bela siapa, tapi nak cerita hak Rum dulu. Maka taulah aku, kata Herakles, Hercules, jika dia tak pernah bohong kepada manusia, dan berbohong
dengan manusia tak ada pasal lah tiba-tiba mai satu peringkat dia nak bohong dengan Allah Ta'ala pula. Aku tahu dia ni Nabi. Harapkan percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi. Tapi oleh kerana dia cuba pengaruhi orang Rom tak mau. Dia tutup pintu awal-awal. Tutup dua awal-awal lah. Dia kata kat dia, kalau aku dapat ni, aku pergi kat Nabi Muhammad ni, aku pergi basuh kaki dah. Dia kata, orang Rom kalau nak selamat, kita kena ikut Nabi ni. Dia tengok semua orang besar lari pergi ke pintu. Apa nak keluar tinggalkan dia. Tapi pintu telah ditutup. Kemudian dia kata, sebenarnya aku saja uji iman kamu saja. Sepatutnya dia sendiri yakin, tapi dia jaga tempat dia lebih dari kebenaran. Ini yang dirakamkan terang harap. Sebab itu Quran berapa tentang orang Kristian. Sebelum kita nak cerita Kristian Malaysia ni, cerita Kristian Malaysia ni, Quran kata wala tajidanna aqrabuhum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina warruhban annahum la yastakbirun. Dalam surah Al-Maidah, nescaya kamu akan dapati orang yang paling dekat perasaan sayang dia kepada kamu, orang yang paling dekat hati dia dengan kamu, iaitulah orang-orang yang mendakwa mereka adalah Nasara, mereka Kristian. Yang demikian itu disebabkan di kalangan mereka ada qissisi warruhban, ada pendeta ada, dan mereka tidak takabur. Oleh kerana ada sikit keistimewaan ini, walaupun Islam tahu mereka menyeleweng, Islam beri beberapa keistimewaan kepada penganut agama-agama ini, iaitu Yahudi dan Kristian. Maka boleh makan sembelihan mereka dan boleh berkahwin dengan wanita mereka yang bukan lacur. Walaupun Imam Malik memakruhkannya dan sebagian ulama memakruhkannya, tetapi supaya majoriti ulama yang tetap mengatakan ayat ini kekal sampai kiamat. Yang mengizinkan wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Tapi setelah kita tahu ini, saya nak tentu faham ini, dan kita tahu perkataan Allah memang diguna oleh mereka dahulu. Ni Bible bahasa Arab. Bible bahasa Arab ni biasalah, orang Arab lah. Memanglah dia guna perkataan Allah. Bukan saya kata setuju tak setuju. Kita ikuti proses pembicaraan. Memang dia guna perkataan Allah. Ini buku doa Arabnya, Kristian Arab. Jodohnya ada gambar di akhir. Pun dalam sini disebut Antal Allah ya Qudus, engkau Allah wahai yang Maha Suci. Dan perkataan ini mereka guna bukan saja Kristian. Pada zaman Nabi, Quraisy pun guna Allah. Quraisy pun guna Allah. Sebab tu kita tahu Quraisy ni bila dia nak buat apa-apa saja benda yang mana dia nak menentang, dia buat perjanjian, dia akan tulis kepala perjanjian tu Bismikallahum, dengan namamu ya Allah. Dalam buat perjanjian nak lawan Nabi tu tulis nama Allah. Masa dia buat hisar, dia kepung Bani Hashim, dia tahu. Masa perjanjian Hudaibiyah, wakil Quraisy
Suhail bin Amr. Nabi tu la'alli aktub bismillahirrahmanirrahim. Barangkali aku nak tulis bismillahirrahmanirrahim lah surat perjanjian ni. Ali tukang tulis. Suhail kata aku tak tahu pada bismillahirrahmanirrahim. Tak mau. Tulis bismikallahum, dengan namamu ya Allah. Nabi kata tak apa. Okay? Ali kata tak mau. Terus dia ikut dia apa? Nabi kata tak apa. Dia pun tahu Tuhan yang sebenar. Sebab tu mereka dinamakan musyrikin. Mereka mensyirikkan Allah. Bukan menafikan Allah, mensyirikkan Allah. Mereka bukan mulhidin, bukan mereka etis yang tak percaya Tuhan. Mereka percaya tapi mereka mensyirikkan. Sebab itu dinamakan dengan musyrikin. Quran kata dalam surah Al-Ankabut, "Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'a fa ahya bil ardi min ba'di mawtiha la yaqulunna Allah qulil hamdulillah." Jika ditanya mereka siapa yang menurunkan hujan dari langit dan menghidupkan bumi setelah ia mati, nescaya puak-puak kafir musyrikin tu akan kata Allah. Katakanlah wahai Muhammad, alhamdulillah, mengaku kamu. Kalau kita Allah kata turun hujan, kami buat laporan polis kerana alhamdulillah menghina agama. Mereka guna Allah. Tapi musyrikin Mekah tak pernah menamakan berhala-berhala mereka Allah. Menamakan Allat, Al-Uzza, Manat, nama-nama berhala. Tak ada berhala nama Allah. Bila sebut Allah, ia merujuk kepada Allah yang sebenar. Cuma mereka itu mensyirikkan Allah. Orang ahli kitab lebih dekat dengan musyrikin. Antara musyrikin Mekah dengan Kristian, mana lebih jauh daripada Islam? Mana lebih jauh daripada Islam? Kristian lebih dekat. Sebab itu Quran kata, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah." Tidaklah orang-orang kafir di kalangan ahli kitab dan musyrikin. Kafir itu kafir. Tapi kafir ada dua. Kafir ahli kitab dan kafir musyrikin. Tuhan tak ukur satu bakul. Itu kita tak baca tu. Kuning Allah. Bukan kau buat nasi kuning. Lam yakunil ladhina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidaklah orang-orang kafir di kalangan ahli kitab dan musyrikin berpecah melainkan setelah datang kepada mereka keterangan. Mereka panggil Allah tapi mensyirikkan Allah. Quran tahu, Quran kata kafara alladziina qalu innallaha thalithulah. Maka kufurlah orang yang menyatakan Allah satu daripada yang tiga. Yang ketiga daripada yang tiga. Memang mereka kata Allah tapi tiga daripada yang tiga. Sebab itu mereka musyrik. Mereka bukan mulhid. Mereka bukan etis. Tapi mereka politisme. Mereka mempersekutukan Tuhan. Mempunyai berbagai-bagai Tuhan. Tuhan itu satu ya, tapi menjelma dalam berbagai-bagai. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa pendirian orang Islam dalam hal ini? Apa pendirian kita? Saya bila nak baca, maka pendirian kita dalam hal ini. Dari segi orang Arab, tak ada masalah lah. Daripada kisah ni dah berlaku. Puak-puak Kristian ni pun saja nak buat masalah juga. Yang bawa kisah ni pergi makan bambak. Padahal di Sabah tu, daripada guna Allah 150 tahun lah. Tapi kes telah berlaku. Dan mereka setiap orang mungkin mempunyai niat yang betul-betul.
nak sebar agama apa. Tapi saya sebelum nak pergi bincang tentang niat mereka, saya nak bincang tentang asas agama kita. Supaya kita kena tahu yang pertama, yang membezakan kita dengan Kristian, bukan kerana dia panggil Jesus, dia panggil God dan kita panggil Allah. Bukan itu pun dah beza dengan dia. Beza kita dengan dia, dia mensyirikkan Allah, kita mentauhidkan Allah. Beza kita dengan agama lain. Hatta dalam agama Sikh. Agama Sikh ni, dia salah satu Tuhannya nama Allah. Asal dia adalah gabungan antara agama Hindu dan Islam. Beza kita dengan dia bukan kerana dia panggil Allah, kita panggil Allah jadi sama. Tak sama. Beza kita dengan dia, kita mentauhidkan Allah, dia mensyirikkan Allah. Kalau nak ikut Nabi Muhammad, masa Nabi datang, pak Nabi nama Abdullah. Apa maksud Abdullah? Siapa pun nama pak Nabi? Ha? Datuk Quraisy panggil fulan Abdullah. Lama Baitullah, rumah Allah. Labbaik Allah, pun Quraisy tu. Tapi lama sama-sama Quraisy mensyirikkan Allah, sedangkan Nabi menyeru kepada tauhid. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, jika kita tahu beza kita dengan agama lain, tauhid dan syirik, adakah kita boleh keliru dengan agama lain? Kalau anak-anak kita diajar dengan tauhid yang betul, adakah kita boleh keliru dengan agama lain? Saya bukan nak kata sikit, nak bincang ni, saya kita pergi setuju tak setuju. Kalau anak kita pergi baca satu majalah, dia sebutlah nama Allah. Tak apalah, di Malaysia tak boleh, dia pergi ke Indonesia, ada disebut nama Allah. Bible Indonesia memang sebut Allah. Adakah tiba-tiba anak kita keliru, dia kata Quran? Adakah anak kita, kalau dia faham tauhid, kita ajar tauhid betul, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat, asas-asas, dia faham juga? Tentu dia faham. Tapi kalau kita tauhid tak betul, tak nanti baca Bible, tu imam pergi masjid, kaki orang duk main masjid, keluar daripada masjid ada masalah, dia pergi jumpa Tok Romo. Masalahnya jumpa Tok Romo tu tak nanti pergi Tok Romo ni syirik macam tu lah. Sebab apa? Sebab bukan masalah Allah kata Allah, masalah dia tidak jelas tentang konsep tauhid. Kalau nak kira benda keliru, banyak benda keliru. Duli yang maha mulia itu keliru juga. Saya tak kata boleh, tak boleh. Tapi saya kata kalau nak kira keliru, keliru juga. Orang Melayu sebut Allah yang maha mulia. Orang nama saya yang sama, dia kata duli yang maha mulia. Salah satu kena gugur lah. Kalau nak kira keliru, maka salah. Kemudian kita pergi kepada alam Melayu. Alam Melayu ni dah kegagalan masalah tauhid, pergi kepada alam Melayu. Orang Melayu tak biasa. Allah ni, terutama di tanah Melayu ni, melainkan orang Islam saja. Dia tak macam orang Arab. Orang bukan Islam nak diguna benda ni. Apa pendirian kita? Kita kata pendirian kita tak boleh. Sebagai orang Islam, kita tak boleh ban secara total, tak boleh. Dan kita pun tak boleh setuju secara total. Pertama, kalau kita nak kata setuju secara mutlak, nak guna Allah, guna ikut dan dia bubuh tokong siva dah, dia bubuh bernama Allah bawah tu. Tak boleh kan? Dia bubuh berhala dia, bubuh nama Allah. Tak boleh kan? Hak tu Quraisy 360 berhala, tak buat kerja dulu. Hamba jangan duk main-main. Tapi kalau dia kata Tuhan yang menurunkan hujan, dia kata Allah yang menurunkan hujan, boleh ataupun tidak? Itu saya buat soalan kuis.
Tuan-tuan, kalau ada satu orang kawan bukan Muslim, tak kira lah Kristian ke Hindu ke, dia tahu kita panggil Allah, tambah belah Kelantan pun perfect. Dia kata, InsyaAllah Allah bagi sembuh cepat. Saya siap pun cakap. Apa tuan-tuan nak buat kalau dia kata macam tu? Kita duduk dalam hati, kita kata, hang hina agama aku. Hang jangan kata Allah bagi sembuh, katalah tokong hang. Pasal hang agama lain. So nak suruh dia kata, nanti Tuhan Buddha bagi awak semua. Apa dia kata dengan kita? Kita duduk. Alhamdulillah, mengaku bahawa Allah Ta'ala Allah Tuhan sebenar. Ataupun kita nak kata, aku Musa ni, aku nak buat laporan polis. Kalau disebut dalam konteks yang betul, maka tak ada masalah. Dan kalau dia percaya Allah, dan dia panggil Allah antara dia dengan Allah Ta'ala, kita tak boleh garam ibadat di rumah ibadat masing-masing. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi kata, ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran fa innaha laisa bainaha wa bain Allah hijab. Nabi kata, takutlah doa orang yang kena zalim sekalipun dia kafir, kerana tidak dia adalah Tuhan hijab. Dia memang manusia ni masa hadut sihat-sihat dah disyirik Allah, tapi bila dia sesat, dia akan panggil Tuhan yang sebenar. Tuan baca banyak ayat Quran, yang mana orang yang hanyut dalam laut apa semua, bila dadah yad'ullaha mukhlishina lahuddin, mereka panggil Allah Ta'ala, wada'ullaha mukhlishina lahuddin, panggil Allah Ta'ala ikhlas dia. Maka kita kata, kalau dia dengan Allah Ta'ala, ya Allah, dia sendiri, kita tak ada pasal nak kita tangkap dia, tak ada pasal. Sebab itu kita kata di Malaysia, yang kita minta ialah membuat peraturan, guideline. Saya tak setuju penyelesaian manusia kita pergi teruk, tak tahulah tuan-tuan kena pergi, tak payahlah tuan-tuan demonstrasi. Kita manusia bertamadun, bila orang pergi ke mahkamah, kita perang. Saya bimbang ada pihak yang ketiga yang mengambil kesempatan daripada perkara ini untuk tujuan-tujuan politik. Allah kata, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kamu berdebat dengan ahlul kitab, Kristian dan Yahudi, melainkan dengan cara yang baik. Illa alladzina zalamu, melainkan orang-orang yang zalim di kalangan mereka. Bila dia ikut peraturan, kita ikut peraturan. Saya tak tahu siapa pergi belakang gereja, tapi saya percaya yang belakang gereja ni salah satu bila 3 puak. Satu, ekstremis yang tak faham agama di kalangan orang Islam. Saya harap tak berlaku lah. Kedua, mungkin di kalangan Kristian itu sendiri yang provok. Yang ketiga ialah pihak yang cuba mengambil kesempatan politik atau selainnya supaya nak lihat suatu keadaan yang mana mereka boleh exploit. Mereka ambil kesempatan, sama ada menstabilkan kuasa politik, atau mendapat kuasa politik, atau mendapat tujuan-tujuan yang lain. Kita kena jadi cerdik, tuan-tuan. Kita main ke dewan ni, saya selalu sebut, kita tak nak paksa orang, tapi urusan pada orang yang mengaji. Jadi cerdik dalam buat urusan. Jangan orang bangkit, kita bangkit. Orang tak ni tak. Nama Allah mutlak untuk orang Islam. Saya ingat, mutlak ni nak kena banyak, nak kena selesai. Hak semua kes para Nabi sebelum ni, ataupun kes pada zaman Nabi Kristian hak berdialog dengan Nabi ni.
Dalam negara Malaysia ada suasana yang lain. Saya tahu mungkin membabitkan soal as-siyasatu syar'iyah, politik tempatan, soal security, soal keselamatan. Tak apalah kerajaan boleh buat peraturan. Tapi kita orang Islam, saya dengar di USM ada satu orang hamba Allah yang khutbah. Ini bukan soal undang, ini soal akidah yang akan rosak. Tu ada tokoh agama sebut, siapa yang benarkan orang bukan Islam kata maka kufur. Maka saya tanya dalam Malaysia ni lah, saya nak tanya dia, kalau orang bukan Islam duduk di depan kita, tiba-tiba hujan nak turun, apek ni kata Allah Ta'ala mau bagi turun hujan tu. Jadi kita berdasarkan kaedah dia tak boleh reba. Dia kata, lu jangan cakap Allah turun hujan, cakap lu punya tokoh waktu turun. Mana lebih sesat antara dua ni? Mana lebih sesat antara? Tengok konteks apa. Islam menyuruh ta'adil. Kita jangan kiaskan diri kita dengan Kristian. Dan kita pun nak tanya bahawa Kristian ni yang tanya dengan Abu Allah ni berbeza. Kalau hamba kata Islam benar, kita selama ni apa salah? Hamba kami Allah tahu. Tapi kami taklah macam tu. Allah kata wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan jadikan kebencian kamu pada satu kaum menyebabkan kamu tak adil, adillah kerana ia lebih dekat kepada takwa. Kita tak setuju sebarang unsur provokatif kalau mereka ambil itu bertujuan untuk mengelirukan orang Islam, tujuan menyebarkan agama mereka untuk mengelirukan anak muda Islam. Kita tak setuju dan kita tentang. Tapi dalam masa yang sama kita nak kena beritahu orang Islam macam mana anak muda Islam setelah merdeka sejak 1957 sampai sekarang tiba-tiba tak dapat memahami basic akidah, iaitu tauhid dan syirik. Apa jadi pada negara ni? Apa jadi pada pelajaran agama sehingga tak dapat membezakan antara Tuhan orang lain, agama orang lain dengan agama kita, sehingga dia boleh keliru. Kerana dalam Kristian yang banyak lagi istilah yang mengelirukan kita. Kita pada Isa, dia pun ada Isa. Dia pun ada Nabi Ibrahim. Dia pun ada Ishak. Dia pun ada Musa. Dia ada macam-macam. Cerita Nabi Musa belah laut. Dalam dia pun ada cerita Musa belah laut. Sehingga bila kita larat nak ban, Islam jangan bagi dia pakai. Lah kali dia pun tak boleh pakai nama Nabi Isa. Tak ada apa. Dia tinggal gereja kosong. Takut tak kira orang Melayu kita keliru pula. Ni pun ada Nabi Isa, tu ada Nabi Isa. Apa ni? Tak apalah soal undang-undang, soal peraturan kerajaan buatlah supaya tak memberi rusuhan. Tapi kita sehingga bila kita begitu defensif, sehingga bila ni tak habis-habis. Kita perlu undang-undang, lindung dengan undang-undang, lindung dengan badan pejabat agama, majlis agama, zakir, macam-macam lagi lindung kita. Tu pun masih tewas. Kemudian kita harap inilah agama yang benar, inilah agama yang kuat. Islam, agama yang boleh menghadapi cabaran. Allah Ta'ala Tuhan yang maha benar. Dalam masa yang sama Tuhan berkata, "Qul hatu in kuntum shadiqin." Katakanlah, datanglah hujah-hujah kamu jika kamu orang benar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya sentuh tajuk ini penting supaya tuan-tuan ada gambaran. Kita kalau orang tanya, nak setuju tak setuju, tempat ni bukan paksa orang. Katakanlah, dia pun tak boleh guna dalam beberapa keadaan, boleh guna dalam beberapa keadaan. Jangan kata sama sekali tak boleh. May Allah bless you. Sekali lagi. Kita boleh faham. Pasal-pasal kena gari dia faham. Jangan kata may Allah bless me. Katalah you punya tokoh apa faham kata. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama yang matang, Muslim yang baik, Muslim yang tahu ke mana kita nak pergi. Kita adalah orang yang membawa risalah. Jika kita berhadapan dengan Kristian, tak hukum.
Pergi dengar tu Ahmad Didat, pergi dengar tu Dr. Zakir Naik, pergi dengar macam mana mereka ni telah dialog dengan Kristian. Dan kita kena hidup sebagai umat yang maju ke hadapan hal-hal yang seperti ini. Kalau saya sentuh ni sikit tadi, dan balik tadi tentang saya sebut tentang doa. Dan di sini doa ada beberapa jenis. Tadi ini doa sebabkan keadaan tertentu yang disebut juga sebagai wirid, doa terjemah. Ini balik-balik tuan, dan lama kita mengembara pukul-pukul. Ada doa yang manusia doa khas. Tidak ada contoh apa, tapi dia doa kerana situasi khas dia. Itu berbeza. Sebanyak banyak doa yang Nabi dah ajar, tapi doa khas. Kita nak minta naik pangkat, kita doa khas. Orang zalim kita doa. Betul, sebab tu orang apa jangan dok buat main-main kat orang baik-baik. Dia doa kat kita nanti kena. Benar. Itu pun benar. Mustajab buat mereka. Tapi Nabi kata, ittaqu da'watan mazlum wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsi. Takutlah doa orang yang kena zalim, sekalipun dia jahat tu untuk diri dia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Satu orang jahat tak baik. Kita kata baik ingat gambar katok ni, dia mungkin tak baik, Allah Ta'ala tak suka, mungkin dia tak kuat tak apa, tapi kita zalim, kita ambil barang dia, kita tindas dia. Dia pun kata, ya Allah tolong aku, dia zalim. Wah, Allah Ta'ala kata, yang ni tak ada hijab. Hang tak usah kira lah hang siapa, hang kan kena. Tak hari ni besok, tak besok, lusa, tak lusa minggu depan, tak minggu depan, bulan depan, tak bulan depan, tahun depan, tak tahun depan, satu hari dalam hidup hang, doa ni akan main. Hatta orang kafir dia tak buat nanya kita jangan buat nanya. Jadi Muslim yang baik, jadi Muslim yang baik. Hadirin sekalian, insyaAllah kita buka masalah. Masa kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin, kita kena, ini persoalan dia berbeza, dua perkara yang agak berbeza. Semua orang Islam akur Allah Tuhan semesta alam. Tuan-tuan, siapa Tuhan orang Hindu? Siapa Tuhan orang Hindu? Tuhan sebenar orang Hindu siapa? Siapa Tuhan orang Hindu yang sebenar? Adakah Tuhan yang dia panggil itu ataupun Tuhan sebenar Allah Ta'ala? Siapa Tuhan orang Kristian yang sebenar? Ketaklah abang. Kalau orang Kristian, siapa yang menciptakan orang Kristian ke Hindu ke Islam? Siapa cipta? Kalau mereka mati, mereka balik ke mana? Allah. Tuhan benar ialah Allah. Hak ni orang Islam tak berbeza pendapat lah. Kalau kita tanya, Pak Haji, Hindu siapa Tuhan dia bang? Dia kata mereka ada Tuhan mereka. Mereka Tuhan kita lain, bukan sama. Kita hak mereka sembah tu lain. Tapi Tuhan mereka hak sebenar dia bang. Oh dia kata lain. Mereka duk ada orang sana, betul kes dulu ke sana. Dah. Haji keliru banyak kata. Dia tak dia kata haji. Bukan kata dia syirik, dia syirik. Dia pun Allah pula. Tapi mereka telah memanggil selain daripada Allah. Sebab kita kata mereka yad'una min dunillah. Mereka panggil selain daripada Allah Ta'ala. Dari sudut Tuhan sebenar, Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam. Bukan saja manusia, planet, apa saja. Molekul-molekul yang kita tak nampak. Virus ke apa ke. Proton ke. Apa yang kita tak nampak. Halus. Tak gamma halus ke. Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah Tuhan. Ini tak ada perbezaan di kalangan kita. Cuma yang membezakan ialah kita timbul, mereka timbul. Bolehkah mereka ni panggil Allah sedangkan yang mereka panggil itu bukan Allah? Itu yang timbul.
Jadi kita kata kalau mereka panggil Tuhan yang sebenar Allah, tolonglah aku. Betul. Tapi kalau tiba-tiba dia pergi hubung kat tokoh ni lah Allah, yang tu kita tak setuju. Tapi kalau dia nak panggil Allah, dan kalaulah Kristian, saya dulu masa pergi ke Jordan, saya heran. Saya naik driver taksi, dia nama Daud. Dia bersembang, saya dia sebut Allah ni, Allah akan balaslah pada mereka. Dia orang Arab, dia ada sentimen. Habis-habis duduk sembang macam mana, dia kata sebenarnya aku Kristian, aku bukan Islam. Tapi dia memang sebut Allah lah. Saya Kristian Arab. Dia Kristian Arab. Kristian Arab tu kalau dia panggil Allah, orang bisa lah panggil Allah. Dia panggil merujuk. Sebab tu kita kata bahawasanya saya keputusan yang begitu mutlak dalam konteks Malaysia, konteks mutlak, boleh tanpa sebarang halangan, saya tak setuju. Tapi boleh dengan peraturan ataupun panduan, garis panduan, itu saya setuju. Ada soalan? Ya. Jangan? Tentera yang berlindung dalam church. Yang Nabi larang ialah memusnahkan orang yang beribadat. Jika mereka tidak beribadat, mereka menggunakan church sekadar untuk melindungi mereka, mereka itu boleh ditangkap dan boleh dihukum dengan hukuman peperangan. Tengok keadaan. Jika mereka tu perlu dibunuh, kalau mereka tu boleh bunuh di luar daripada tempat ibadat, mereka dibawa keluar. Jika mereka tak ada, mereka bertahan dan mereka berperang dalam tu. Jika kita tak bunuh, mereka akan membunuh kita. Maka ketika itu mereka boleh dijatuhkan hukuman mati dalam Nabi SAW dalam hadis yang lain, dalam riwayat Abu Dawud, tidak membenarkan juga membunuh asif. Asif ni adalah orang yang bekerja untuk tentera. Sebab tukang sapu, orang jaga kuda, mereka ni tak perang, tapi macam orang kerja saja. Mereka ini juga tidak dibunuh dalam peperangan. Sebab tu kalau tentera Islam perang, kalau mereka dah tak di luar pada kawalan. Sebab tu kalau masih lagi terkawal, mereka ini tidak boleh dibunuh. Bila tentera Islam serang satu tempat, dia akan tengok, dia hanya cuba limit supaya peperangan itu hanya membabitkan mereka yang terlibat di medan saja. Sebelum Geneva Convention apa semua dibuat, Islam telah lama meletakkan peraturan-peraturan yang seperti ini. Saya pun tak rasa kawan yang baling bom ke gereja itu faham agama. Saya ingat dia faham, tapi saya fikir sama ada dia tak faham jenis syok-syok ataupun orang lain cuba provoke. Tapi saya sebut kepada insider dan juga kepada banyak media, saya masih lagi ada sedikit kecenderungan menyatakan ada pihak ketiga yang cuba mengambil exploit isu ini. Ya. Nabi Isa adalah rasulan ila Bani Israel. Nabi Isa itu rasul kepada Bani Israel. Dalam surah Al-Taf juga Allah Ta'ala cerita Nabi Isa ini dihantar kepada Bani Israel. Tetapi selepas daripada itu, sebab itu orang Yahudi ini dia dah ubah dan dia kemudian Yahudi sangat resis. Sebab itu dia ubah sehingga dia jadikan lain daripada Yahudi ini binatang. Sebenarnya orang yang berada di Eropah tu second class kalau ikut dalam agama Kristian, bukan agama yang diubah tu. Sebab agama itu hanya memberi keistimewaan kepada orang-orang Yahudi. Sekarang tak timbul lah. Mereka dah ada banyak macam-macam. Sekarang ni macam kita, agama ni bila duk biar semua pakat mereka, macam-macam mereka.
Sebab tu kita orang Islam pun ada Syiah. Kat tarekat dekat orang Islam pun macam-macam ni. Tuan-tuan tengok tu hak melompat. Sampai takkan nak ibadat kat Tuhan lompat sampai jadi gila. Macam masuk hantu. Dan itu berkembang di Hulu Langat dan seumpama yang sekarang berkembang. Dan ada orang politik yang pergi, yang join tarikat 4,000 watt lah, 40,000 watt lah. Manusia bila dia beri peluang, dia akan reka. Saya tengok malam kemarin saya pun ada dalam rancangan itu. Dia biasa bila masa dia rakam tu kita tak tahu, tapi bila pada rakam tu saya tengok nama apa, Kahar yang mengaku Rasul Melayu. Saya tengok, ya Allah, sudahlah dia sesat, dia bodoh pula. Saya tak tahu. Dia kata, pasal apa? Orang tanya pasal apa kau mengaku kau Rasul? Dia kata pasal Yasin wal Quran minal mursalin. Yasin, Quran yang Al-Hakim, dan engkau dari kalangan Rasul. Jadi engkau tu saya. Biarlah. Orang kata pasal apa? Apa bukti dia lah? Awak ni tak baca Quran dia kata betul. Tuan tu kata lah Quran ni semua orang baca, habis tu kalau orang lain baca, tak kalau orang lain jadi Rasul. Tak, ayat tu saya. Kat dia. Macam tu pergi boleh jadi Rasul. Sebab tu berapa kali sebut sifat Rasul ni, apa? Siddiq, amanah, tabligh, papanah, mereka sebut kan. Antara ciri Rasul ni kena cerdik lah. Kan? Tengok pun tak layak jadilah. Rasul ni kena cerdik. Dah lah tak ada lah Rasul akhir zaman ni. Dah habis Nabi Muhammad Rasul akhir zaman. Tak cerdik. Kalau dibiak manusia macam-macam agama dia buat. Kristian pun macam tu. Ada Katolik, ada Protestan. Dan sekarang ni mereka Jehovah yang berkembang. Dan kita tahu dalam Jehovah Witnesses, maka kata Tuhan ada nama dia. God has his name. Dia ada nama dia. Tak boleh panggil God. Nama dia ialah Jehovah. Sebab tu dia panggil Jehovah. Dia panggil Jehovah. Dan Jehovah tu sebenarnya terjemahan daripada bahasa Yahudi. Yahweh. Tuhan Yahudi yang panggil Yahweh. Allah ya. Dan kalau dia main, dia panggil Allah. Sebab Allah tu ada nama dia. Tuhan dia ada nama ada nama dia, dan apa yang dipanggil oleh orang Kristian selama ni tak betul. Dan grup Jehovah Witnesses ni kata orang Kristian ada hari ni ahli bid'ah. Mereka terjemah lain Bible dengan ambil teks dan ubah lain semua. Banyaklah Bible yang mereka terjemah yang baru pun ada. Saya dah mereka agak baik di hubungan masa saya ke sana. Ramai mereka ni rajin dakwah, tak bagi risalah. Saya tak boleh kita dengar dia. Kan? Tapi artinya dia rajin lah. Artinya macam-macam. Itu agama ni larang kita bang. Orang ni marah, orang marah, tapi kita kena sebut agama larang kita bid'ah. Larang kita buat bid'ah. Sebab apa? Kalau semua orang pakai tokok seorang sikit, habis tak tahu siapa punya. Main ustaz ni tengok, ustaz dia ajak bawa tu, dia punya hak saya macam mana lah. Dia ada. Lepas tu semayang hajat style ustaz ni, semayang hajat style ustaz tu. Semua pakai buat masing-masing. Sebab tu kita setiap kali orang nak beramal, kita kata sebut apa yang bersumber daripada Allah dan Rasul. Ini agama, bukan kamu punya. Bukan kami punya. Agama dan agama Allah. Kadang-kadang orang tak faham basic ni. Orang kata peduli biar. Orang nak buat macam mana? Tak apa, itu asal bila dia angkat Allahu Akbar, dia salat dengan apa yang kita mau. Kerana kita bukan tahu dekat tangan tak atas dada ke, tak belakang tengkuk ke, tak atas kepala. Yang ajak ni Nabi SAW. Kalau tak kerana Nabi ajak itu, kita pun tak tahu nak semayang macam mana. So tengok agama-agama macam-macam jenis yang semayang ada. Maka tanda patuh kita pada Allah Ta'ala bukan saja kita sembah dia, tapi kita sembah dia dengan cara yang dia mau. Maka bila seorang ikut sunnah Nabi,
Dia belajar sunnah. Dia belajar apa yang ada dalam Quran dan sunnah. Walaupun orang kata Allah buat tu tak adalah hadis, tak mau, dia pun tak tahu lama semua buat, tak apalah. Tapi kami walau macam mana pun tetap rasa tentram bila benda ni ada dalam hadis. Oh tak adalah hadis ulama tu, dia serban dia besar, tak apa. Sekarang kita boleh beli kemudian. Ada duit lebih dah. Tak ada masalah. Kalau beli hak itu, tetapi hadis tak boleh beli, tak boleh reka. Hak ni dia main wahyu. Oh takkan ustaz tu salah, dia tu hebat pun, dia hitam. Kita tak kira dai hitam ni kadang-kadang yang banyak. Kadang-kadang negro pun dai hitam tapi dia tak sayang. Dia tak tahu. Ini pun satu hal. Dia tak, besok Allah Ta'ala hang ikut hak dai hitam kata, Allah Ta'ala tak tanya. Ikut utusan aku kata. Surah Al-Quran kata, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tak akan mengazab sehingga kami hantar rasul. Tentang baca artikel saya tulis. Ini soal penting. Akan manusia melainkan telah dihantar utusan. Kalau utusan Rasul itu tak datang, wakil Rasul datang, pendakwah Rasul datang, sahabat Rasul datang, tabi'in datang, pengikut Rasul datang, ataupun apa saja yang menyebabkan risalah Rasul datang. Barangkali dia buka internet, dia baca ajaran Islam, dia kumpul Islam benar. Ketika itu dia tahu yang benar, telah tertegak untuk diri dia hujah. Tapi kalau satu orang duduk dalam hutan ataupun orang duduk negara tengah pekan, dia tak mendengar orang terang Islam yang benar. Kita layu main hutang memang tak bayar umpamanya, ataupun dia tahu kalau dia duduk tipu dia, ataupun buat rangai tak elok, ataupun kalau pemerintah rasuah duit negara sapu, yang tu sudah dia tahu, yang tu dia pun Islam. Tak tertegak untuk dia hujah. Tak tertegak untuk nak hujah. Dia tak tahu apa dia dalil-dalil yang menunjukkan akal dia kata Islamlah agama benar. Ruh dia kata Islamlah agama benar. Tak sampai ke dia. Tuhan mungkin tak azab dia. Pasal dia ada kaedah wa ma kunna mu'adzibina hatta, kami tak akan azab melainkan sehingga kami hantar rasul. Tapi Tuhan mungkin azab kita pasal kita tak dihabiskan. Wahyu dah sampai. Tak boleh rasul, okey rasul. Dia tak tahu, kita tak beritahu. Kita Allah telah takdirkan sudah sampai wahyu, sampai ajaran. Dan ramai orang yang barangkali kita rasa kapiak tak beriman, mungkin dia ada alasan di akhirat. Ya Allah, tak ada siapa maha pandai. Islam ni kadang-kadang rumah duduk tepi tempat mengaji pun, rumah duduk tepi masjid pun tak ada mengaji. Hal ini berbuat. Sebab itu mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. Tak tahu dia. Tuan, kita tauliah ni untuk menyampaikan ajaran agama. Apa saja. Saya kata baru ni dalam majlis, penasyid tu dia kena ada tauliah. Dia tak kena ada nasyid. Kalau orang Kristian, sekarang orang Kristian nak mendakwah kepada orang Islam. Memang mereka boleh dakwah, mereka tak payah kena tahu dia. Kita yang kena tahu dia. Apa? Ada soalan last? Ya. Salam. Setan. Tapi tak benar orang Kristian kata. Setan kubur tidak benar. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi, dalam hadis qudsi, Allah kata ya ibad law balaghat dhunubuka anana as-sama fatastaghfirani ghafartu laka fala. Wahai hamba-Ku, jika sekiranya dosamu itu sampai ke langit. Itu saya kata langit ni tak tahu, orang tak jumpa penghujung dia pun tak tahu langit ni. Orang jumpa Tuhan ni kita tak tahu, anan sama ni tak tahu. Matahari cahaya dia, bintang-bintang nak sampai ke kita tu 1000 tahun pun dah.
Padahal cahaya sangat pantas bergerak. Tapi Tuhan kata kalau dosa sampai ke langit, lebih lagi pada tempat bintang-bintang, kemudian engkau pohon keampunan pada aku ampunkan engkau, aku tidak peduli. Masya Allah. Tak tahu Tuhan ampunkan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu li anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang kecewa dengan diri mereka, jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Allah mengampunkan segala dosa. Orang putus asa dengan rahmat Tuhan, Tuhan tak ampun pula. Buat baik pun tak guna. Tuhan kata Tuhan ampunkan segala dosa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih, ada hamba Allah Ta'ala, Allah kata, aznaba abdi zamban, seorang hamba buat dosa, faqala rabbi ghfirli, lalu dia kata Tuhan ampunlah dosa aku. Allah pun kata, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam ya'khudhu bidzam wa yaghfiru dzam. Allah kata hamba aku tu dia tahu rupanya ada Tuhan yang boleh mengambil tindakan pada dosa dan ada Tuhan yang boleh mengampunkan dosa. Dan Tuhan ada Tuhan yang boleh mengambil tindakan pada dosa dan mengampunkan dosa. Aku ampunkan engkau wahai Allah. Kemudian dia duduk lama. Tak lama dia duduk. Dia hari itu minta ampun, dia taubat semua dah. Dia lejar lah. Buat lagi sekali dosa. Hak mana dia janji dia tak mau buat lagi. Lepas dia buat, dia kata, Rabbi ghfirli, Tuhan ampun aku. Tuhan kata alima abdi anna lahu rabban yaghfiru bidzunubi wa yaghfiru dzunub. Aku bukan apa, dia tahu tu ada Tuhan yang boleh mengambil tindakan dan mengampunkan dosa. Aku ampunkan dia. Tobat ke ni? Duduk lama, gelincang pula dah. Jenis tak tahan. Bila gelincang, kata lagi, Tuhan ampun aku kesiangan. Tuhan kata lagi ke dia. Sehingga Nabi kata, Tuhan kata, ya abdi if'al ma syi'ta, laqad ghafartu lak. Wahai hamba-Ku, buatlah aku ampun. Bukan tanda kita disuruh buat dosa. Tapi satu orang kalau betul-betul buat dosa, kalau buat dosa kemudian betul-betul tak ampun, kemudian tersilap, bukan kerana nak tipu Tuhan, minta ampun lagi, walaupun berkali-kali tetap dalam Islam, Tuhan terima ampunnya. Walaupun orang kata, hang ni kau tengok banyak kali dah taubat ni, Tuhan tak mau, hang tipu Tuhan. Tak. Kalau dia tak tipu, dia ikhlas, tapi dia tak mampu, dia tergelincir. Sebab tu bila nak tanya Islam, tanya kepada orang alim, bukan tanya kepada orang abid. Dalam hadis yang bunuh 99, yang tuan-tuan bunuh 99, dia bunuh 99, dia tanya, hal min alim, ada tak orang alim? Orang kampung tak tahu apa tempat dia, Bani Israel, hadis Muslim. Fadulla ala abid, dia pun tunjuk kepada abid. Kalau orang awam, dia tengok kajian tepi masjid, dia kata, hang alim lah ni, benar bukan alim, bang upi tu. Kadang-kadang Tok Imam, dia ingat Tok Imam alim, Tok Imam bukan alim. Tok Imam bagus lah, Tok Imam soleh, Tok Imam warak, tapi bukan alim. Dia tanya orang kamu tu, hal min alim, ada orang alim? Dia berkata hampir dia duduk sembahyang khaf, dia tu alim. Pergi kat dia kata qatal tu 99 nafsan hal min tawbah. Aku bunuh 99, boleh taubat. Jenis kaki ibadat kuat dosa. Dia kata taubat Tuhan tak ampun sampai 99. Dia kata tak taubat. Tuan jangan main tuan bunuh orang seorang pun tak boleh tidur sampai ke akhir hayat tu. Bunuh 99.
dengar kata tak boleh taubat tu, tak pakai. Dia kata alah-alah tak boleh, aku taruh dengan hang dia bunuh aku tu. Dia jadi 100. Jalan duduk lama dia teringat sekali. Fahal min alim, ada orang alim tak? Berilai tak dengar? Orang tunjuk betul-betul orang alim. Bila tunjuk betul-betul orang alim, tanya orang alim, aku bunuh 100 orang, boleh taubat? Tadi 99 tak boleh, 100. Orang alim ni dia kan kata, rasa-rasa macam buih kot. Dah, dia tak kata. Tu baru nak alim. Hadis kata, Ali kata, ma ya'ud bainaka baina taubat. Apa yang menghalang antara engkau dan taubat? Bagi Malaysia besar, apa dia yang boleh halang dengan taubat? Taubat. Bila-bila boleh taubat. Kau tu dengar kata ada peluang boleh taubat. Bukan boleh taubat, dia kata izhab ila kada wa kada fa inna biha unasun ya'budun Allah fa'budillah ma'ahum wa la ta'ud ila ardika fa innaha ardus su'. Pergi ke tempat sekian-sekian, kerana di sana ada orang yang mengabdikan diri pada Allah, dan kau berabdikan diri kepada Allah bersama mereka. Jangan pergi balik ke negeri, kerana negeri jahat. Tanya kalau dah taubat, pergi kawan orang baik-baik. Jangan pergi kawan orang gaya lama, buat panggil lama pula. Dia orang alim, bukan saja bagi tahu ada, bagi tahu cara untuk menekalkan. Dah masa taubat, kawan dengan geng-geng taubat lah. Jangan nak rasa taubat tu pergi kawan dengan geng taubat tu lagi kan. Kawan dengan geng taubat lah. Ini alim. Itu Islam agama rahmat. Sehingga Nabi kata dalam hadis Muslim, man qala halakan nasu fa huwa ahlakuhum. Siapa yang kata, "Weh jahannam lah orang ramai, hang tak ada lah pasal Tuhan nak ampun hang." Nabi kata, dialah paling jahannam sekali. Jangan tuan. Kita nak tahu, kita jangan kata, "Tuhan, aku confirm Tuhan tak ampun dia." Ini jangan kata. Kita tak tahu. Sebab tu hati orang ni tentang masya-Allah. Kita nampak orang kadang-kadang baik, tapi hati dia tak elok. Ada sampai masa ni Tuhan hukum dia. Tiba-tiba kau tengok masa saat kematian dia mati tak elok. Ada orang nampak macam liang sikit, tapi tiba-tiba dia balik pada Islam dengan cara yang baik. Rupanya kita tengok, dia tu teruk, kenapa Tuhan ambil petunjuk dia? Kita tak tahu mungkin Allah sayang kat jantung hati dia. Allah sayang kat perasaan dia. Dalam dia macam tu, tapi hati dia jujur. Mungkin ada kehendak pada orang, ada ihsan pada orang lain. Tuhan sayang. Sebab itu Allah bila membagi-bagikan petunjuk dan rahmat, kita amat luar biasa. Kita tak tahu sebab. Manusia kita tengok kepala sama hitam, kita tengok muka mungkin nampak baik. Allah Ta'ala mengetahui apa yang tersimpan dalam dada kita. Sebab itu kita minta, apa yang tersembunyi kita ni lebih baik daripada apa yang orang tahu. Apa yang Tuhan tahu tentang kita lebih baik daripada apa yang orang tahu. Abu Hanifah dikatakan dia semayang malam banyak. Mula-mula dia semayang sikit lah. Sebab apa? Dia lalu-lalu, dia dengar. Tu Abu Hanifah. Dia tu malam tak pernah tidur semayang. Abu Hanifah kata, orang tu sangka aku baik. Sebenarnya aku tak sampai lagi tengah tu. Mulai hari ni aku akan semayang lebih banyak dah ada barang. Kata supaya aku dengan Allah Ta'ala lebih baik daripada hamba. Hatiku dengan Allah Ta'ala lebih baik daripada hamba Allah. Mudah-mudahan Tuhan rahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ta'ala hada jama'na Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Syukurkan ma'asuna wa ta'ala syaqiyyan wa la mahfadun.